Jadi ni lah, malam tu saya tiba-tiba dapat satu panggilan telefon lah daripada seseorang. Rupa-rupanya panggilan telefon tu daripada isteri pekerja kontrak tu lah. Dia telefon saya dan terdengar suara suami dia kat belakang tau. Suami dia kata apa tau? Pulangkan, pulangkan. Macam tu tau. Terdengar daripada dalam talian tu lah. Encik Arif faham tak apa yang dimaksudkan dengan pulangkan tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belakalah hendaknya, insya-Allah. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan dalam bertaksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda sambungan daripada kisah TNB yang tu hari. Okey, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang sambungan pada kisah yang hari tu berkenaan dengan TNB, kita terus dengan kisah dia. Dan ini adalah sambungan dia lah. Kadang-kadang isteri saya ni ketawa tau bila melihat yang saya ni terpaksa sampai mengelak-ngelak macam tu kan bila berjalan. Sebab saya ni takut tau bertembung dengan makhluk-makhluk yang saya lihat ni. Dan akhirnya atas nasihat rakan-rakan ni, saya pun menelefon Ustaz Datuk Harun Din ni. Bertanyakan apa yang patut saya buat ni sekarang. Kata Ustaz Datuk Harun Din ni, hantar redah je. Hantar buat macam tak nampak je. Kalau benda tu tahu hantar nampak mereka, susah juga hantar nanti. Kata Datuk Harun Din ni lah. Dan akhirnya, saya pun mengikutlah nasihat Datuk. Dan meredah je apa yang saya nampak tau. Pernahlah saya tu bertugas petang tau. Ketika memasuki dalam kawasan bangunan tu, saya melihat ada seorang wanita berbaju kurung lama tau, bersama dengan anak dia yang memakai baju teluk belanga, sedang berjalan jalan-jalan di ruangan dalam bangunan tu tau. Jadinya mereka ni berjalan terus menembusi tembok dan hilang tak ke mana tak. Dan ketika saya tengah solat maghrib macam tu, dan waktu tu saya ni baru nak Allahu Akbar, baru nak angkat takbiratul ikhram waktu kan, terdengar tau orang ketawa-ketawa dekat belakang saya waktu tu tau. Dia punya ketawa ni macam mengekek-ngekek tau kat belakang saya. Tapi waktu ni saya pun teruskan juga solat saya ni. Walaupun dah ketika tu dah kecut dah takut dah sebenarnya. Tapi apa taknya, bangunan yang mempunyai 3 tingkat ni, hanya saya seorang je yang berada dekat dalam dia waktu ni tau. Dan akhirnya, lepas saya selesai solat apa semua, saya pun beranikan diri. Saya tegur tau. Saya cakap macam mana tau. Kalau hampa tak solat, hampa jangan duk ganggulah orang lain nak menyembah Allah. Hampa tak takut Allah ke? Waktu tu terus hilang suara ketawa ke, suara merengek tadi. Terus tak ada bunyi apa dah lepas tu. Pernahlah seorang pekerja kontrak ni berjumpa dengan keris lama tau. Walaupun keris lama tu hulu dia tu rosak, tapi keris ni masih dalam keadaan elok lagi lah. Masih cantik lagi. Jadi waktu ni bila dia cerita dengan saya lah, bila saya tahu macam tu, saya pun nasihatkanlah pekerja kontrak tu agar diletakkan kembali. Jangan diusik benda tu. Keris tadi tu kan, letakkan balik ke tempat asal dia. Sebab ada yang sedang marah bila haknya diambil tau. Kelihatan makhluk sedang bercakap pinggang ni bila melihat hartanya diambil. Bukan senang nak dapat keris lama ni. Ini rezeki. Dan saya waktu tu bila dah orang kata gitu, saya pun diamkan diri je lah kan. Lantak engkau lah kan. Dah nasihat tak nak dengar kan. Betul. Nanti dikatakan saya ni cemburu pula bila saya ni kata letak macam tu kan. Jadinya lantak lah. Saya pun malah nak cakap lagi, malah nak tegur. Jadi ni lah, malam tu saya tiba-tiba dapat satu panggilan telefon lah daripada seseorang. Rupa-rupanya panggilan telefon tu daripada isteri pekerja kontrak tu lah. Dia telefon saya dan terdengar suara suami dia kat belakang tau. Suami dia kata apa tau? Pulangkan, pulangkan. Macam tu tau. Terdengar daripada dalam talian tu lah.
Encik Arif faham tak apa yang dimaksudkan dengan pulangkan tu? Ni tanya daripada isteri kontraktor tu lah Dan dia minta pulangkan harta dia, iaitu keris lama, kata saya. Barulah isteri pekerja kontrak tu sedar dan terus minta saya ni meletakkan kembali keris tu kat tempat asal dia balik semula. Teruslah malam tu, saya redah jambatan Pulau Pinang untuk mengambil kembali keris lama tu dan akhirnya dengan pertolongan seorang perawat yang memujuknya untuk memulangkan kembali keris tu, barulah dia nak keluar tau. Jadi ialah perawat tu dah pujuk makhluk tu lah, bukan pujuk yang kontraktor tu, pujuk makhluk tu suruh keluar, kami nak pulangkan. Macam tu lah. Jadi barulah makhluk tu nak keluar daripada badan pekerja kontraktor tu. Jadinya saya pun membawa keris tu dengan motosikal saya je untuk meletakkan kembali keris tu ataupun keris lama tu kat tempat asal dia. Dan sepanjang perjalanan saya nak pergi ke tempat saya bertugas tu, terasa motosikal saya ni dah perah habis ni. Mengerang-erang. Macam tak nak berjalan. Berat sekali. Dan akhirnya keris lama tu pun saya letakkan kembali dekat celah akar pokok kayu bakau tu. Bahaya kalau kita membawa pulang benda lama yang kita kata amat bernilai, tapi ia telah ditumpangi oleh makhluk lain. Dan setelah 4 tahun saya bekerja ataupun bertugas di pencawang PG ni, saya pun ditukarkan ke pencawang J, kata dia. Kebanyakan pencawang yang saya bertugas ditempatkan jauh daripada kawasan orang ramai tau. Dan pencawang J ni betul-betul berada dekat hujung sekali kampung, berdekatan dengan kuala sungai, dan tempatnya begitu aman dan mendamaikan. Memang cantik tempat dia. Jadi jika nak memasuki kawasan pencawang ni lah, kami ni harus melalui kawasan Belukar. Dan saya masih ingat ketika masuk bertugas jam 12:30 malam waktu tu, saya melihat sesosok tubuh berpakaian kain putih sedang berdiri sebelah tiang elektrik. Dan jalan yang saya lalui ini pula macam teruk jalan itu berlubang-lubang dan dipenuhi dengan air yang bertakung kat tengah-tengah jalan Bila tiba berdekatan dengan tiang elektrik tu saya cuba nak mengelak lubang tu yang dipenuhi dengan air tu. Dan akhirnya tangan saya ni boleh bergesel dengan kain wanita yang berkain putih tu. Keras, kasar kain itu terasa Dan wanita tersebut hanya tunduk je kepala dia. Dia dah tak pandang saya, dia tunduk je waktu tu. Saya dah rasa macam, apa ni kan? Jadinya tiba-tiba jam 3 pagi, saya pun terima satu panggilan Panggilan telefon daripada pengawal keselamatan. Kata dia, Encik Arif, depan pondok kami ni ada Pontianak lah. Kata pengawal tu. Jadinya saya pun terus keluar dan menuju ke arah pondok pengawal tu lah. Memang betul, itulah wanita yang berdiri dekat dengan tiang elektrik tu. Tiba-tiba dia meluncur, terbang dan menggilai-gilai waktu tu. Suara dia tu memecah kesunyian malam tu, bergema-gema Saya dengar, siapa yang dengar, jangan kata saya, semua yang dengar tu meremang-remang lah. Dan esoknya lah, heboh dekat kedai kopi, ramai yang melihat Pontianak berkeliaran dekat kampung kawasan tu lah. Dan pot yang paling gemar dilepak ialah berdiri dekat tiang elektrik yang saya nampak tu lah. Jadinya saya mendapat berita malam tu dan mereka katanya akan menjemput seorang Tok Bomoh untuk nak tangkap Pontianak ni katanya. Dan itu memang cukup menarik. Jadinya cerita dia macam ni. Jam 11 malam macam tu lah, saya pun masuk kerja agak awal lah waktu tu. Sebab saya tak nak ketinggalan dalam operasi nak tangkap Pontianak yang diorang gembar-gemburkan tu lah. Jadi orang kampung ni dah memenuhi lah kawasan Belukar apa semua. Dan Tok Bomoh ni pun mulakan upacara nak tangkap Pontianak ni konon-kononnya. Dia pun panggil seru gitu lah. Jampi serapah apa semua dia buat. Dan penduduk kampung waktu ni memandang atas memandang keliling untuk nak memastikan adakah Pontianak tu ada hadir ke apa kan. Jadinya tiba-tiba keadaan menjadi kucak kacir bising hingar-bingar macam tu, jadi gawat macam tu. Apabila tiba-tiba Pontianak ni berdiri betul-betul dekat sebelah Tok Bomoh. Dan Tok Bomoh waktu tu terkejut dan terus lari. Jadinya orang kampung ni nak tunggu apa lagi. Dan dah tengok Tok Bomoh macam tu, diorang pun sama-sama lari lah. Dan akhirnya lah ditertawakan Pontianak tu lah pada malam tu kan. Jadinya yang terus terbang Pontianak tu lalu menghilangkan diri. Jadinya cerita ni esok ni jadi kecoh lah satu kampung ni. Sebabnya orang kampung ni ketawa menggelakkan Tok Bomoh ni lah. Kata dia Tok Bomoh lari bila jumpa Pontianak. Dan lama kelamaan lah Pontianak ni tak lagi kelihatan berdiri dekat tiang elektrik dan mengganggu lagi penduduk. Dan keadaan kembali tenang. Dan penduduk sudah pun dapat melupakan kisah tu. Dan
Seterusnya, saya mendapat tawaran pula lah bertugas dekat tempat baru iaitu di Pencawang Ji. Dan kali pertama saya masuk ni, seorang rakan telah memberitahu kepada saya lah. Arif, tempat ni ya, orang kata tak okey sikit tau. Sebab hari tu kami pernah nampak ada wanita berjalan-jalan dekat pantry tu. Tempat kita buat air tu lah. Kata dia lah. Berkata pula seorang lagi kawan kata dia. Alah, Tok Sadut takut lah dekat hantu-hantu ni. Bila nampak, baca je lah ayat suci Al-Quran. Terus dia lari. Jadi waktu ni bila saya tengok macam tu saya tersenyum je tau mendengar kata-kata dia orang ni. Dan dia ingat senang macam tu je kan. Baca macam ABC kau punya baca, hantu boleh sabut kata dia. Dan benda tu pun pandai sebenarnya. Benda alam ni dia boleh detect tau. Cara kehidupan kita, inilah contohlah kalau kehidupan kita ni dipenuhi dengan maksiat. Dan kalau setakat bertembung dengan makhluk ni, kita baca ayat baru time tu baru nak baca, baru nak ingat ayat suci Al-Quran dan mengharapkan dengan bacaan kita tu makhluk tu boleh lari. Itu memang silap besar kata dia Tapi andai katalah seorang tu kehidupannya ni orang yang memang kaki semayang, memang semayang tepat waktu semua, memang orang yang baik lah Sebenarnya makhluk ni bila dengar je nama orang tu, makhluk ni dah takut dah. Tak payah nak baca apa-apa lagi dah. Itu cerita dia macam tu lah kata dia Baiklah, seminggu lah saya ni terpaksa training dulu lah sebab baru masuk tempat baru sebelum dibuat ujian. Adakah saya ni faham dan akan sistem kat tempat baru ni? Jadinya setelah saya duduki ujian tu dan berjaya dalam ujian tu, dan saya pun telah ditugaskan bekerja dalam shift petang. Terngiang-ngiang tau saya waktu tu. Kata-kata kawan-kawan saya yang mereka ternampak wanita yang ada dekat pantry tu kan. Okey. Tugas kami waktu ni memang keseorangan lah mengawal bangunan yang besar, dan jadinya pada malam tu lah saya ke pantry untuk membuat air lah. Dan rakan saya dikata nampak seorang wanita dalam pantry kan. Tapi apa yang saya nampak sebenarnya terlalu banyak dan berbagai-bagai rupa bentuk dah. Ada yang matanya bulat hitam tak ada telinga. Ada yang merayap dekat atas siling sambil terjelir-jelir lidah dia. Jadinya cepat-cepatlah saya ni buat air Nescafe waktu tu dan terus masuk ke dalam bilik kontrol balik semula. Saya andaikanlah yang saya tidak melihat apa-apa waktu tu. Saya buat tak tahu, buat macam tak nampak apa. Kan? Macam Ustaz Harundin kata. Jadinya waktu ni lah saya pun kerja seorang diri kata dia. Jadi hari pertama dengan hari kedua saya bertugas ni tak ada pun kelibat yang diorang cerita ni. Kelibat wanita dalam pantry tu. Yang diceritakan oleh kawan-kawan saya lah. Jadinya masuk hari ketiga lah. Saya pun dah start rasa something tau. Dan diri saya ni dapat menangkap sesuatu waktu tu. Bulu roma saya ni waktu tu dah mula rasa dah terpacak sikit. Dan jantung saya ni dah duk-duk waktu tu kan. Dan itulah petandanya. Dan saya akan bertemu sesuatu lah. Itulah pengalaman saya. Ketika saya tengah berjalan membuat orang kata tugas saya lah, saya terdengar tau macam suara seorang wanita sedang menyanyikan lagu yang tak ada irama tau. Dia macam humming macam tu lah Jadinya la macam tu lah lebih kurang agaknya kan. Saya nak buatkan dah malam ni tak berani pula. Okey. Suara nyanyian tu seakan macam gembira tau. Seperti hendak bertemu kekasih macam tu. Jadinya saya pun dengar macam tu. Saya terus je. Saya berjalan dengan agak perlahan waktu tu. Dan pergi ke pantry lah. Dan jam kat tangan waktu tu dah pukul 9 malam. Jadi saya pun menjenguk lah perlahan-lahan. Buka pintu. Allahu Akbar. Seorang wanita pakai kebaya tau. Sedang menyanyi-nyanyi sambil bermain-main rambut dia tau. Rambut yang ikal mayang kata dia Jadi saya pun beri nama dia Kartun kat situ. Entah kenapa lah nama kartun yang saya pilih. Sebab wajah dia tu cantik kata dia. Setermata waktu tu hilang rasa takut bila melihat wajah dia. Tak seperti yang selalu saya lihat kata dia. Hodoh dan menyeramkan. Dan saya waktu ni memberanikan diri lah. Saya pun masuk dalam pantry waktu tu. Kartun waktu tu kan dia lihat dia saya tau. Dan kemudian kembali menyanyi-nyanyi tau. Sesekali kartun ni menjeling pada saya. Dan bila mendengar sudu bertemu dengan cawan lah, saya kling kacau air Nescafe lah. Jadi saya pun minum air Nescafe tu kat situ juga tau. Jadi sebab saya nak tengok sebenarnya apa yang dia ni ataupun kartun dia akan buat tau. Tiba-tiba daripada dia tengah menyanyi, dia berhenti tau. Dia senyap. Dan tak main rambut dia lagi tau. Wajahnya dia terus dia tunduk macam tu. Dia tunduk je kan. Tiba-tiba dia pun menangis.
Dia menangis. Suara tangisan dia taklah begitu kuat sebenarnya. Suara tangisan dia macam slow je macam tu tau. Waktu ni saya boleh terfikir tau. Mungkinlah dia ni ada sejarah dia sendiri lah sebenarnya. Jadi saya pun dah siap minum air semua. Saya letak cawan, cuci cawan. Saya pun kembali ke pejabat saya balik semula lah. Untuk nak buat kerja-kerja saya. Dan setelah selesai kerja-kerja saya ni lah, saya pun balik semula ke pantry. Tapi kartun tu dah tak ada dah kat situ. Lebih kurang dalam seminggu jugalah. Saya tertunggu-tunggu juga tau kelipat kartun ni. Jadinya dia tak muncul-muncul tau. Saya pun bertugas pula pada satu tu pada shift malam. Dalam pukul 2 pagi macam tu lah. Tiba-tiba saya terdengar suara tangisan teresak-esak daripada bilik pantry tau. Dan saya pasti yang itu adalah suara kartun tu lah. Jadi saya terus bangun. Lalu saya pergi kat pantry tu. Kata saya pun buat-buat macam masak air panas. Sambil mata saya ni melirik-lirik lah ke arah kartun tu. Dan waktu ni saya masih lagi dengar tau yang kartun ni masih menangis. Tiba-tiba dia berhenti dan memandang tepat ke arah saya tau. Terus saya waktu ni jantung saya dah rasa lain macam tau. Dah berderau dah. Dan saya nampak yang dia ni kemudian dia mula ketawa tau. Mula perlahan. Daripada perlahan, makin lama makin kuat. Sampai bergema-gema kat dalam pantry tu tau. Sambil dia terus menyanyi. Waktu ni saya buat macam tak dengar. Macam nasihat ustaz kan. Kata jangan buat macam tak nampak je lah. Saya pun orang kata buat macam buat air macam tak nampak. Saya pun menyanyi lagu Hatimu Milikku, kata dia, nyanyian Nera, kata dia. Tiba-tiba kartun tu berhenti menyanyi. Dan dia mula menangis tersedu-sedu tau. Menangis. Jadi dalam hati saya waktu ni, adakah lagu Nera ni telah mengingatkan dia tu akan kepada sesuatu? Mungkinlah kita tak tahu apa yang dia cerita di sebalik dia lah. Teruslah waktu tu, kartun ni hilang daripada pandangan saya lah. Entah ke mana dia pergi, saya pun tak tahu. Okey lah. Selepas tu, umat Islam telah pun menyambut bulan Ramadan. Dan sejak itulah, kartun tak pernah muncul lagi. Dan akhirnya tugas saya ni telah pun ditukar setelah dibuat rombakan. Dan saya tidak lagi bertugas giliran, kata dia. Sekarang tugas saya hanya office hour saja. Dan yang ini adalah kisah yang ketiga. So, kita sambung dengan kisah yang keempat berkenaan dengan TNB. Okey, untuk kisah yang keempat berkenaan dengan kisah pengalaman pekerja kat TNB ni Okey, kita sambung dengan kisahnya. Setelah dilakukan rombakan tugasan baru ni, saya tidak lagi bertugas giliran, kata dia. Sudah 30 tahun saya bertugas giliran dan banyak pengajaran, banyak perkara yang telah saya pelajari. Dan kini tugas saya yang baru ni ialah menyelia kontraktor ni. Jadinya saya dengan rakan-rakan yang lain ni telah pun diberi tanggungjawab untuk menjaga keselamatan diorang lah ketika berada di kawasan larangan. Jadinya saya pun telah ditugaskan untuk menjaga kontraktor di pencawang masuk utama J, kata dia. Dan ketua kontraktor merupakan seorang kawan ataupun kenalan saya lah yang juga bekas pekerja TNB yang telah pencen, kata dia. Dan kini dia menjadi penyelia kepada kontraktor. Jadi sebelum memulakan kerja, saya akan memberi segala taklimat apa semua akan kawasan yang dibenarkan masuk dan yang mana kawasan-kawasan yang bahaya. Dan harapkan agar mereka yang bekerja kat sini harus berhati-hatilah ketika melakukan tugasan. Yelah, bila tempat-tempat macam ni, tempat-tempat bahaya ni, kalau terleka sedikit memang buruklah padanya. Jadinya saya pun memanggil ketua kontraktor waktu tu untuk nak bagi tahu sesuatu. Hamzah, ranting-ranting yang menonjol ni ke jalan raya boleh potong tak? Tapi jangan dipotong pokok-pokok yang ada kat dalam ni Waktu tu Hamzah ni sudah dapat mengesan tau. Bila saya berkata macam tu, "Awak Arif, ada benda ke kat dalam hutan tu?" tanya si Hamzah tu. Hutan tu ada terdapat ataupun tempat penempatan jin dengan keluarga dia lah. Mereka duk tengok je kita ni. Jadi kita janganlah kacau rumah dia orang, kata saya ni kepada Hamzah. Dan Alhamdulillah lah, tugas kami waktu tu ataupun hari tu berjalan dengan lancar je tanpa sebarang gangguan. Dan esoknya pula saya ke pencawang JG. Dan pencawang tersebut ni berdekatan dengan kawasan perkuburan. Dan bila memasuki pencawang ni, saya dah dapat melihat tau macam-macam makhluk kat situ tau yang berkeliaran kat kawasan perkuburan tu. Ada yang berdiri tepi pagar dan ada yang melayang-layang. Seperti biasalah, sebelum saya memberi taklimat agar mereka ni berhati-hati, Hamzah, saya pun begitu panggil Hamzah lah, begitu kat Hamzah ni, Hamzah,
kawasan ni keras sikit tau. Hang beritahu dekat orang-orang hang, suruh dia orang berhati-hatilah ketika buat kerja dekat kawasan kubur ni. Jadinya sedang bekerja-bekerja ni, semua tengah buat-buat kerja, dia orang leka dengan kerja dia orang, ketua kontraktor ni datang pada saya tau. Arif, tadi Idris kena tolak lah. Macam kena tolak dengan sesuatu lah. Dia tengah jalan-jalan. Kena tolak, dia terjatuh. Dan ni dia ada dekat tepi kubur tu. Nampak dia macam menggigil-gigil, macam takut sangat tu. Kata ketua kontraktor tu pada saya. Jadinya teruslah. Kami berdua ni pergi tengok Idris lah. Pergi ke tempat Idris tu yang tengah duduk waktu tu berhampiran dengan kawasan kubur waktu tu. Nampak je muka dia memang pucat habis. Jadinya saya pun minta Idris ni cerita. Apa yang jadi sebenarnya? Ni kata Idris, right? Saya tengah mesin sini. Time nak balik tu, saya rasa macam ada sesuatu tau tiba-tiba tolak saya. Jadinya saya terjatuh dan kaki saya ni terseliur. Kata si Idris ni. Jadinya saya percaya betul-betul dengan kata Idris ni sebenarnya. Sebab saya dapat nampak tau, ada satu lembaga hodoh. Muka dia macam korang yang ada penyakit kusta, kata dia. Tengah berdiri berhampiran dengan Idris. Badan dia bongkok. Dan saya waktu ni terus, carikan aku air mineral 1 botol. Saya minta diorang nak carikan saya air mineral lah. Saya pun baca surah Al-Maturat dekat air tu. Syukurlah saya memang dapat surah tu. Jadi saya pun baca dekat air tu. Saya pun minta Idris minum dan basuh muka dia. Dan saya ambil yang baki dia tu, saya genja-genja sekat sekeliling lah. Seolah-olah saya tak nampak pun lembaga yang hodoh tu. Jadi bila dah terkena dengan renjisian air tu, terus benda tu hilang macam tu je. Okey, baiklah. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam.